Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus lagi berada dalam nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua nikmat ini berkekalan sampailah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung lagi bicara kita pada kitab Di Sebalik Tabir Kematian yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, dan kita menyambung hari ini pada muka surat 94. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Aisyah berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat menjelang tengah hari pada hari Isnin. Ini satu tarikh yang perlu seminggu pada hari Khamis. Jadi aku suka sekiranya ketika mana amalan itu diangkat oleh para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Taala, aku dalam keadaan berpuasa. Itu di antara sebab. Dua sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Baik ni tak tahu tuan ni belum bagi tahu ni. Ada IC ada apa? Ya. Siapa-siapa yang ada tertinggal, kaum ibu ya, ada tertinggal beg, tas tangan, boleh berjumpa dengan pegawai masjid. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tarikh ini ataupun hari ini hari yang penuh dengan kebesaran, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam amalan-amalan kalau kita melihat, contohnya hari kita nak memotong kuku ataupun disebut dengan nama tahara, orang yang dikira bersih, ketika mana dia tidak boleh melakukan pada hari Jumaat, hari apa yang disuruh untuk dia memotong kuku, mengandam misai, kemudian mencabut bulu ketiak, memotong bulu ari, mencukur bulu ari, ialah pada hari Isnin ataupun hari Khamis. Kerana ini kemuliaan, hari yang dia ada kemuliaan. Tidak juga menafikan hari-hari yang lain, tapi hari-hari yang afdal untuk kita buat. Kan? Kalau hari Jumaat tak dapat nak potong kuku, maka hari Isnin kita buat, ataupun hari Khamis. Jadi ini hari yang disebut banyak ada kelebihan. Di antara kelebihan hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin, wafatnya pada hari Isnin, dan ia berhijrah ke Madinah pada hari Isnin untuk memudahkan umat ini menghafal tarikh yang penting dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kena hari-hari yang lain payah kita nak ingat. Jadi Allah Taala tentukan begitu. Kerana manakah umat-umat akhir zaman ni banyak ingat yang lain daripada ingat kepada Nabi dan ingat kepada agamanya sendiri. Kan? Kita kalau hari-hari lain kita ingat, tapi bulan-bulan Islam kita tak ingat. Hari ni bulan apa dalam Islam pun kita tak tahu. Kan? Kalau kita tanya hari ni bulan apa dalam Islam sekarang ni, banyak yang tak tahu. Kan? Jadi maknanya kita tak mengambil berat tentang masalah pada agama itu sendiri. Jadi dengan sebab itulah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu peristiwa yang besar dalam kehidupan umat Islam. Satu perkara yang besar, satu peristiwa yang besar.
Dan hadis ini disebutkan oleh Ainul Abdul Barr. Fatimah radhiyallahu anha berkata, kenapa duka cita selalu terjadi pada hari Isnin? Demi Allah, umat ini selalu ditimpa bencana besar pada hari Isnin. Ini kata-kata Fatimah lah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin Allah Taala telah menetapkan, maknanya peristiwa-peristiwa yang berlaku ni berlaku pada hari Isnin adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada maknanya kemudaratan hari, tidak ada kemudaratan bulan, kan? Seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Rasulullah sebut dalam hadisnya bahawa tak ada jangkitan penyakit. Maknanya penyakit ini tuan-tuan dia merebak atau apa sekalipun, maka kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kerana penyakit tak boleh berjangkit tanpa izin Allah. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Allah yang beri sakit, Allah yang sembuhkan. Jadi ini kita faham. Kalau sekiranya hari ini kita meletakkan penyakit boleh membawa mudarat, kita takut iman kita gugur, kan? Kerana kita mempercayai bahawa ada kuasa lain yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, penyakit ini ia sebagai satu daripada salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, wala taqulu wala nabluwannakum bisyai, kamu akan diuji oleh Allah. Kita ni tuan-tuan Allah Taala akan uji. Orang yang tak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belum imannya belum dapat disahkan lagi. Jadi dengan sebab itu, kematian itu satu ujian. Allah Ta'ala sebut, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian itu merupakan satu ujian dalam kehidupan manusia, tak? Maknanya tuan-tuan, mati sebagai ujian, kan? Supaya manusia jangan leka dengan kehidupan. Jadi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju', mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ketakutan. Ketakutan banyak, dengan sebab-sebab macam-macam ketakutan. Hari ini tuan-tuan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan penyakit, wabak penyakit. Kita diuji oleh Allah, kan? Supaya manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Supaya mereka ni ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian dalam bentuk penyakit ini bukan berlaku sekarang. Pada zaman Rasulullah juga orang-orang Islam diuji oleh Allah. Tapi ujian yang kita tempuh ni hanyalah sedikit daripada banyak ujian yang mereka tempuh pada zaman dahulu, kan? Hari ini tuan-tuan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sampai kepada taraf, maknanya tahap menggugat dan melunturkan iman kita. Tapi ini satu ujian Allah. Sebab tu kita bila diuji, hendaklah kita sering membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita kena mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita ni sering menzalimi diri kita sendiri. Dengan sebab ujian-ujian ini Allah Ta'ala bagi kepada kita kerana kita zalim, kita menzalimi diri sendiri. Dengan sebab tu amalan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini tuan-tuan jangan lupa kita baca. Kita zikirkan pada setiap kali subuh 100 kali. Kerana disebut dalam riwayat, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 100 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin,
Allah Ta'ala menjauhkan dia dari sebarang musibah dan sebarang kezaliman manusia. Jadi kita bacalah. Dan jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Kan? Kerana yang datangkan mudarat ni ialah Allah, yang menurunkan mudarat ini ialah Allah. Ya, kalau Allah Ta'ala tidak mengkehendaki satu mudarat itu berlaku, maka dia tidak akan berlaku. Dan inilah amalan dan doa yang dibaca oleh Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana rumah dia terbakar, kampung dia terbakar, maka Abu Ayyub ni satu amalan yang dia baca tiap-tiap hari, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Jadi bacalah amalan ini tuan-tuan, dua amalan ini jadikan amalan harian kita pada setiap pagi sebelum kita keluar kerja, sebelum kita melakukan apa-apa perbuatan, maka wiridlah sebentar. Bacalah doa ini, mudah-mudahan dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-doa raddul qada, sungguhnya doa itu boleh menolak satu-satu qada atau boleh menolak kemudaratan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la adwa, tak ada maknanya tidak ada jangkitan penyakit. Penyakit ni tak boleh berjangkit sendiri, tak boleh kalau tak dengan izin Allah Taala. Kan? Wala tiyarata, dan tidak ada maknanya burung yang memberi makna memberi kemudaratan. Tak ada, burung tak boleh memberi mudarat seperti mana kepercayaan orang-orang jahiliah. Kan? Kalau nak pergi musafir ke apa ke, kalau berbunyi burung apa-apa, maka mereka menghentikan perjalanan. Mereka maknanya tak mau berjalan. Kerana apa? Menganggapkan bunyi burung ni boleh mendatangkan mudarat pada diri mereka. Jadi tuan-tuan, burung tidak boleh maknanya memberi apa-apa mudarat kepada manusia, memberi kesan kepada manusia. Semuanya kehendak Allah Ta'ala. Kalau jadi sebab kalau jadi itu adalah dengan sebab telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Dan wala hammata, dan tidak ada maknanya kesialan. Tidak ada kesialan suatu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan wala safara, dan tidak ada maknanya tidak ada kecelakaan ataupun tidak ada kemudaratan bulan Safar. Jadi bulan ni tak ada, hari pun tidak ada mudarat, melainkan ianya semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kejadian dia. Maka kalimat yang sama juga pernah diucapkan oleh Ummu Kalsum radhiyallahu anha, anak Fatimah dan Ali, saat ayahnya Ali bin Abi Talib dibunuh di Kufah. Kerana berjadi hari Isnin juga. Jadi ini semua atas ketentuan. Bencana apa yang menimpaku pada hari Isnin? Kata Ummu Kalsum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin, Umar bin Al-Khattab terbunuh pada hari Isnin, dan pada hari Isnin pula ayahku terbunuh. Aduhai, bencana apa yang menimpa kepada hari Isnin? Ini satu keluhan. Bukan dia tidak redha tuan-tuan, nak nyatakan keluhan dia. Kan? Mana mungkin seorang anak kepada cucu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang menolak akan takdir Allah. Cuma keluh, nak mengeluh, kan? Hakikatnya dia tidak menolak apa-apa yang berlaku, tidak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia beriman kepada Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ramai orang merasa bagaikan disambar petir. Kerana peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu maknanya suatu musibah dalam kehidupan orang Islam ni. Kan? Satu musibah dalam kehidupan orang Islam. Kerana apa? Bila Rasulullah wafat, satu, tidak ada lagi Nabi yang akan diutus. La Nabi ba'dah. Kan? Tidak ada lagi Nabi yang diutus. Itu dah penyudah dah. Penyudah dah. Jadi, tak ada lagi orang yang akan diangkat lagi menjadi Rasul, menjadi Nabi. Jadi, tak ada lagi orang nak, maknanya terhentilah segala mukjizat, terhentilah segala keberkatan dan sebagainya.
waktu Rasulullah lahir, diangkat menjadi rasul, maka berbagai-bagai mukjizat dan keberkatan yang Allah Taala turunkan. Kan? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tak ada lagi ayat-ayat akan turun. Maknanya hubungan Jibril tidak akan lagi turun ke bumi. Kenapa? Telah sampai waktunya. Bila habis Nabi diwafatkan, maka terhentilah segala urusan. Kan? Sebahagian mereka meratap dengan suara keras ketika para malaikat menutup jasad baginda dengan salah satu pakaiannya. Tanggapan orang-orang atas berita kematian baginda bermacam-macam. Mak Nabi kan, macam-macam, maknanya ada dalam diri orang beriman ni macam-macam sangkaan kan? Ada yang tidak percaya kalau baginda telah wafat, ada yang terdiam membisu dan lama tidak sanggup berkata-kata, ada yang mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak jelas seperti orang yang mengigau, dan ada yang masih tetap tetap punya akal sehat. Ada pula yang hanya duduk termanggu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an termasuk di antara mereka yang tidak percaya berita kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak percaya bukan sebab apa tuan-tuan? Sebab terlalu sayangnya kepada Rasul. Kan? Sayangnya kepada Rasul, tak boleh nak terima kalau Rasulullah tu tak ada. Ini kecintaan seorang sahabat ataupun umatnya, sahabat ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali termasuk hanya yang boleh duduk termanggu, dan Osman termasuk di antara yang tidak kuasa berkata-kata. Tengok keadaan manusia pada waktu kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergambar berbagai-bagai suasana, kan? Kerana seorang manusia yang agung, seorang manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh Allah. Jadi manusia menerima dengan berbagai-bagai keadaan. Mendengarkan berita duka ini, Umar keluar menemui orang ramai dan berkata, Rasulullah tidak wafat. Allah pasti akan mengembalikan baginda hidup kembali. Semoga tangan dan kaki orang-orang munafik yang menginginkan kematian baginda terpotong. Sesungguhnya Allah telah berjanji bertemu dengan baginda seperti pertemuannya dengan Musa. Baginda pasti akan kembali kepada kalian. Sampai begitu sekali tanggapan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Makna dia kata Rasulullah tak wafat, cuma dia diangkat sekejap, nanti diturunkan kembali, kan? Dia akan diutuskan balik kepada kita. Sampai begitulah, maknanya tak boleh nak percaya tu, kan? Saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam satu riwayat, Umar saat itu berkata, wahai manusia, jaga mulut kalian dari membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya baginda tidak akan wafat. Demi Allah, kalau sesiapa aku mendengar, sampai aku dengar siapa pun berani mengatakan baginda telah wafat, aku akan tusuk ia dengan pedang. Allahu akbar. Kan? Ini cerita orang sayang kepada Nabi. Kan? Sehingga maknanya ketika mana dalam pada satu hari para sahabat radhiyallahu an duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah datang dan mengambil tangan Saidina Umar. Rasulullah datang ketika mana para sahabat duduk, Rasulullah ambil tangan Saidina Umar radhiyallahu an. Maka Puan Umar berkata, ya Rasulullah, pada waktu ini engkaulah bahawa sesungguhnya aku menyayangi engkau, maknanya melebihi daripada ibu bapa aku, melainkan diriku sendiri, kan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, engkau belum lagi maknanya mencintai akan nabinya, kan? Belum sempurna lagi iman engkau, wahai Umar, sehingga nabi itu lebih dikasihi daripada segala-galanya. Maka Saidina Umar pun berkata, ya Rasulullah, saat ini engkaulah adalah orang yang paling kucintai daripada kedua-dua ibu bapaku dan diriku sendiri, melainkan engkau yang
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat ini wahai Umar, telah sempurnalah iman kamu. Jadi nak tunjukkan bahawa kemuliaan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ali hanya boleh duduk termanggu. Ia duduk terdiam sahaja di dalam rumah, dan Osman tidak mahu berbicara dengan sesiapa pun. Orang menuntutnya ke sana, menuntun ke sana kemari. Waktu itu tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang setegar Abu Bakar As-Siddiq dan Al-Abbas, iaitu bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang yang sekuat Sayyidina Abu Bakar dan Al-Abbas ketika mana menerima berita khabar kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang boleh setahan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada orang yang boleh setahan Al-Abbas, kan? Tak ada, tuan-tuan. Cuma dua orang ni lah. Itu kerana Allah Azza wa Jalla telah menguatkan mereka dengan taufik dan kebenarannya. Itu sebab dua orang ni dia sahabat juga. Al-Abbas bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Rasul. Kematian anak saudara tak menggoncang dia punya kedudukan, kan? Tetapi Allah Ta'ala telah menguatkan orang ni. Dua orang ni Allah Ta'ala kuatkan, kan? Berbanding dengan yang lain-lain. Boleh menerima, dan dia tenang ketika mana mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan telah menguatkan dengan taufik, kan? Allah Ta'ala kuat, berikan taufik dan kebenaran. Al-Abbas lalu berkata kepada orang ramai, demi Allah yang tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Dia, sesungguhnya Rasulullah SAW telah wafat. Semasa hidup baginda pernah bersabda di tengah-tengah kalian, sesungguhnya engkau, yakni Muhammad, akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya aku ni mati dan kamu juga akan mati, kan? Atau Allah Taala sebut dalam Quran, kan? Wahai Muhammad, kau beritahu kepada mereka engkau mati. Engkau ni akan mati sampai masa mati, dan mereka juga akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi mana orang nak mendakwa boleh hidup, boleh hidup lama, tak akan mati? Semua mati, tuan-tuan. Hatta Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan pun mati, kan? Nabi-nabi yang ratusan tahun umur dia. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun, 50 tahun lagi genap 1000, mati. Umur panjang, mati. Nabi Ibrahim umurnya 200 tahun, mati. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita hidup atas dunia namanya makhluk, kan? Suatu hidup yang baru, semuanya akan menemui kematian, kan? Bila kita tak tahu, cuma kita dituntut untuk membuat persiapan untuk hari kematian. Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kemudian, sungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhan. Kita besok dan tuan-tuan akan berbantah-bantah depan Allah, kan? Allah Ta'ala kata, kenapa tak dirikan solat? Kita berbantah, tak ada siapa yang nak ingatkan aku, ya Allah, kan? Kenapa tak tutup aurat? Tak ada siapa yang nak beritahu bahawa tutup aurat tu wajib, sedangkan tiap-tiap hari bagi tahu, kan? Dalam kuliah-kuliah diingatkan, kan? Besok sama juga, tuan-tuan. Kenapa hisap rokok? Allah Ta'ala tanya. Berbantah depan Allah Ta'ala. Tak ada siapa pun ingatkan, kan? Rokok tu kan haram, makruh, hukumnya membazir. Tak ada siapa ingatkan, ya Allah, kan? Dibiarkan kami hisap rokok. Tak kala kita cakap berbuih dalam mulut, kan? Tuan-tuan jangan marahlah, tuan-tuan. Jadi jangan mendakwa, kan? Sesungguhnya kita telah memberitahu.
Siapa nak hisap, kita tak boleh nak buat apa-apa, kan? Kerana ini taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita, beri kekuatan iman kepada kita, meninggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, benda-benda yang membazir, kan? Benda membazir. Tuan-tuan, benda membazir ni kalau pada rokok ni memang makruh. Pada ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud basuh kaki guna air sungai, lebih pun Rasulullah marah, kan? Itu pada nak buat baik tu, kerana nak mendirikan solat. Basuh kaki, tuan-tuan, ambil wuduk, basuh kaki lebih menggunakan air sungai, itu pun Rasulullah tegur. Wahai Ibnu Mas'ud, jangan basuh lebih-lebih. Ya Rasulullah, ni kan air sungai banyak. Ya, walaupun dia air sungai, tapi itu termasuk dalam orang yang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Tuan-tuan, tuan-tuan nak kena ingat, cuba renung-renung pada ayat Quran, kan? Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita masuk kepada tahun baru ni kita berubah, kan? Kerana kita sekarang ni semakin hampir untuk kembali kepada Allah. Entah besok, entah lusa, di antara kita mungkin dah tak ada lagi, tuan-tuan, jadi kita beringat-ingatlah, kan? Maka Abu Bakar mendengar khabar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarga besar Bani Al-Haris bin Khazraj. Lalu dia bergegas ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung mendekat ke jenazah baginda. Setelah menetap dan memeluk dan mencium jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah pun ingin membuat engkau merasakan kematian dua kali." Tidak pernah ingin membuatkan, kerana hidup ni, tuan-tuan, mati sekali, hidup sekali je. Kita mati, kemudian dihidupkan semula, kan? Saat kita dimatikan, meninggalkan alam yang fana ni, kemudian sampai kepada menemui alam baqa. Alam baqa ni alam yang kekal. Ketika mana manusia dihidupkan, kemudian diberi suratan, dikira oleh Allah Ta'ala, dihitung, pada waktu itu tidak akan mati-mati lagi, kan? Tidak akan mati lagi. Di antara dua je, mana mereka hidup selepas kehidupan dalam alam baqa, antara dua, tuan-tuan, sama ada kembali syurga atau masuk neraka. Kalau mereka masuk dalam neraka, mereka akan hidup untuk selama-lamanya dalam neraka dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada di kalangan orang yang beriman masuk hidup dalam neraka dalam keadaan tidak berkekalan. Mereka masuk setelah mereka ni habis diazab oleh Allah Ta'ala, dan mereka masuk dalam syurga. Ada orang yang masuk dalam syurga terus berkekalan dalam syurga, tidak akan mati-mati lagi, tidak ada lagi bicara tentang dunia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Sesungguhnya demi Allah, Rasul itu telah wafat. Sebab bila Allah Ta'ala dah sebut macam itu, maka Sayyidina Abu Bakar yang digelar dengan As-Siddiq membenarkan akan apa yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau wahai Muhammad mati, dan mereka semua akan mati. Jadi dia membenarkan. Inilah sebabnya yang dia disebut dengan nama As-Siddiq, kerana membenarkan apa yang datang daripada Allah Ta'ala dan membenarkan apa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia kemudian keluar menemui orang ramai dan berkata, "Saudara sekalian, barang siapa menyembah Muhammad, sekarang baginda telah wafat. Dan barang siapa menyembah Tuhan Muhammad, ketahuilah dia tetap hidup dan tidak pernah mati." Ini di antara kata-kata daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata-kata maknanya kata-kata azimat dia, yang sebab orang dengar tu dia ditenang, tuan-tuan. Yang pada sebelumnya dalam keadaan huru-hara, orang-orang Islam ni dalam berbagai-bagai sangkaan tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara boleh terima dan tak boleh terima, mana mungkin seorang nabi boleh mati dan sebagainya, kan? Maka datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka dia mengatakan bahawa sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad mati. Asal namanya manusia, dia mati.
Tuan-tuan. Hidup tak ada orang yang boleh hidup lama. Mesti akan mati. Dan siapa yang menyembah Tuhan kepada Muhammad, maka Tuhan Muhammad itu hidup. Kerana Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan sifatnya baqa. Kan? Kekal Allah Ta'ala. Kan? Sebab tu kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala yang baqa, maka kita kembali kepada Allah. Apa yang baqa di sisi Allah daripada hamba? Hari ini tuan-tuan kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala yang baqa. Allah Ta'ala itu kekal. Apakah maknanya bila kita kembali kepada Allah, sesuatu yang baqa di sisi Allah yang milik hamba, iaitu amalan. Amalan ini adalah sesuatu yang baqa di sisi Allah, yang datang daripada makhluk. Adapun jasadnya semua musnah, semuanya binasa. Semua binasa. Tapi amalan hamba itu baqa di sisi Allah. Jadi kita kena ingat, yang kita buat 10 tahun yang telah lalu, 20 tahun yang telah lalu, masih lagi maknanya baqa di sisi Allah. Sampai kita kembali kepada Allah di pengadilan Allah Ta'ala, semua amalan yang kita buat ketika mana hidup, 60 tahun yang kita telah buat waktu kita hidup, diberi oleh Allah Ta'ala, semuanya kekal di sisi Allah. Maka manusia akan dapat melihat semua amalan-amalan yang telah dilakukan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beriman dengan Allah Ta'ala yang bersifat baqa, ni apa yang kita nak bawa balik kepada Allah Ta'ala dalam amalan yang kekal. Ini satu persoalan yang kita perlu jawab. Satu persoalan yang perlu kita tanya diri kita sendiri. Kita nak kembali kepada Allah, adakah telah sedia amalan kita kepada Allah? Kan? Adakah amalan kita telah sediakan? Kerana yang baqa amalannya, yang lain-lain semua musnah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita ambil renungan sama-sama. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dan setelah hidup, dia selalu hidup dan tidak pernah mati. Jadi kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu mengingatkan kepada kita tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berdiri, hidup dan berdiri dengan sendirinya tanpa perlu bantuan. Allah Ta'ala hidup, kan? Hidup yang tidak ada melalui proses, tak ada sebelumnya, kan? Allah Ta'ala itu hidup dengan tidak ada proses, dengan ada asbab sebelumnya, tidak dikerenakan oleh sesuatu. Hidup Allah Ta'ala, hidup Allah Ta'ala ialah hidup yang tidak ada permulaan dan hidup yang tidak ada pengakhiran. Laisa kamitsli syai'. Jadi kita kena faham itu dalam masalah tauhid, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Muhammadur Rasulullah, kan? Jadi kita kena ingat bahawa Nabi itu adalah seorang rasul. Jadi kalau kita baca dalam surah Ali Imran, kita akan jumpa ayat ni. Dan sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dia dibunuh, kamu berbalik ke belakang jadi murtad? Ni Allah Ta'ala nak tanya, hari ni kau beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul sebab Rasul ada. Adakah dengan sebab kewafatan Rasulullah SAW ataupun kewafatan Nabi-Nabi, maka manusia berpatah balik jadi murtad kepada Allah Ta'ala, keluar daripada agama? Ni satu soalan yang perlu dijawab, kan? Jadi dengan sebab itu kita alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita sampai sekarang, walaupun Rasulullah SAW telah wafat 1400 tahun, Allah Ta'ala masih bagi pinjam iman dan Islam pada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sabit qalbi ala dinik, dikekalkan hati kita dengan iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Amin. Allahumma amin insya-Allah. Seakan-akan orang ramai itu belum pernah mendengar ayat tersebut sebelumnya. Sedangkan para sahabat ni tuan-tuan, orang baca Quran tiap-tiap hari tuan-tuan. Apabila Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat ini, mereka ni jadi terpegun, seolah-olah tak pernah dengar ayat ni. Sedangkan para sahabat ni kalau baca Quran luar biasa tuan-tuan. Bukan macam kita baca Quran, kan?
Para sahabat ini ada yang mengkhatamkan satu hari tuan-tuan 30 juzuk. Tak sama macam kita kan. Luar biasanya mereka. Ibnu Mas'ud tu tiap-tiap hari tuan-tuan, dia membaca 10 juzuk dalam semayang ni. Kan? Ni kehebatan para sahabat. Ada yang baca seminggu sekali khatam, ada 3 hari sekali khatam. Saidina Osman satu rakaat 30 juzuk sekali khatam. Ini perkara-perkara yang cukup luar biasa di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Kan? Tapi bila bab tentang kematian, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Saidina Abu Bakar As-Siddiq membacakan bahawa Muhammad ini adalah Rasulullah, sesungguhnya tidak telah berlalu sebelumnya para nabi dan rasul mereka mati. Orang Islam bila dengar ayat ni seolah-olah mereka tak pernah dengar ayat ni, sedangkan mereka baca Quran tiap-tiap hari. Inilah luar biasanya mukjizat Quran tu, mukjizat. Sebab tu Quran ini tu mukjizat, bila kita baca tak pernah rasa jemu. Tuan-tuan baca suratul Fatihah 17 kali sehari, tak pernah tuan-tuan jemu. Cuba tuan-tuan menyanyi lagu Amy Search 17 kali satu hari. Nak? Itu yang ingat je lah, nama penyanyi yang ingat dia. Kan? Yang lain-lain tak ingat. Tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan menyanyi 17 kali satu hari lagu yang sama, agak-agak macam mana tuan-tuan? Kan? Dan hebatnya Quran bila tuan-tuan baca, dia boleh baca dalam waktu duduk, waktu baring, waktu berjalan. Kan? Ada orang menyanyi sambil tidur? Tak ada tuan-tuan. Sebelum dia menyanyi, dia dah tidur dulu. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Inilah mukjizat yang disebutkan Quran tu mukjizat. Yang tak sama dengan apa ni, kalam-kalam yang lain. Dan diriwayatkan bahawa diriwayatkan lain disebutkan, dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya kata Abu Bakar mendengar khabar duka tersebut, ia terus masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mendoakan baginda dengan bersimbah air mata dan rahang gemertak seperti seekor unta yang sedang mengunyah makanannya. Jadi tuan-tuan, dia baca tu doa tu sambil gigi dia tu bersentuh-sentuh di antara satu sama lain. Baca doa tu dalam keadaan maknanya terharu. Tuan-tuan, kalau orang menangis kalau dia sebut satu perkataan, dia tengah menangis, dia bersebut perkataan, bila sebut makna gigi belaga-laga. Tak boleh nak maknanya concentrate dengan dia punya perkataan. Begitulah berlaku pada Saidina Umar, diumpamakan meskipun gerakan dan kata-kata tetap jelas, ia memeluk jasad baginda dan membuka kain selubung yang menutup wajah baginda, lalu ia mencium alis serta pipi baginda dan mengusap wajahnya. Ini di antara adab-adab ketika mana apa yang dibuat oleh Saidina Umar ini nak menunjukkan di antara salah satu adab kalau kita ni orang yang telah mati, waktu kita buka dia punya penutupnya, tempat yang disuruh kita kucup ialah di alis ni. Ni dia punya kening. Kan? Disuruh kening serta pipi. Kucup pipi. Kan? Dan mengusap akan wajah. Inilah tuan-tuan di antara adab-adabnya lah. Sambil menangis. Boleh tak maknanya hukum menangis ketika mana melihat jenazah ataupun kita waktu kita mengucuk jenazah? Kerana orang telah berkata, wahai Muhammad, engkau juga menangis, kan? Ketika mana wafatnya Qasim, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi Rasulullah menangis, kan? Rasulullah kata sesungguhnya hati yang sedih itu menyebabkan air matanya mengalir. Sebab apa? Bila sedih dalam jiwa kita, maka dengan secara spontan, dengan tidak disedari, mata akan mengeluarkan air. Jadi dengan sebab itu hukum menangis ini adalah diharuskan.
Kan, harus hukumnya. Tak menjadi satu kesalahan, tuan-tuan, bila kita melihat orang mati, tak menjadi satu kesalahan. Maka sambil menangis tersedu-sedu, ia berkata, alangkah harumnya engkau saat hidup dan alangkah harumnya engkau saat waktu mati. Mana Rasulullah SAW waktu hidupnya wangi, waktu mati pun wangi. Nabi, tuan-tuan, Rasul. Kita dah baca dah tentang bagaimana malaikat maut datang kepada orang yang waktu nak sakratul maut kan dengan haruman kan. Kita dah baca sebelum ni. Jadi dia baginda seorang rasul, waktu hidup pun Allah Ta'ala mewangikan dia kan. Rasulullah waktu hidup baunya seperti mana kasturi. Dah kita tengok dah ketika wafat, kata Sayyidina Aisyah, ketika mana aku mengusap dan mengelap peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bau yang paling harum pada waktu itu. Jadi tuan-tuan, kerana apa? Bau orang-orang soleh. Sebab tu nak jadi orang begini, jadilah orang-orang soleh kat atas dunia, supaya hidup kita besok memberikan bau yang harum kan. Bau yang harum. Tak pakai minyak wangi pun tuan-tuan, Allah Ta'ala akan mengharumkan orang-orang soleh waktu sangat dia kematian ni kan. Dan kematianmu telah memutuskan sesuatu yang tidak terputus oleh wafatnya nabi-nabi dan nubuah kenabian sebelumnya. Cuma bezanya kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan seperti mana nabi-nabi yang dulu. Apa maksudnya tuan-tuan? Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, syariatnya berterusan kan sampai hari kiamat. Apa dia? Agama dia sampai sekarang kan. Agama yang dibawa oleh Rasulullah, inna dina indallahil Islam, sampai sekarang walaupun Rasulullah dah wafat kan. Apa lagi yang tidak putus, walaupun maknanya nabi-nabi wafat dulu, semuanya hilang. Kita nak cari kitab Injil, ada kitab Injil sekarang. Kitab Taurat ada, kitab Taurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia wafat, tapi hadisnya terus hidup, seolah-olah Rasulullah hidup dalam kehidupan kita. Orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakna orang yang menghidupkan Rasulullah dalam diri dia. Kita tengok hari ni kalau kita baca hadis, kita beramal dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna orang menghidupkan Rasulullah dalam kehidupan dia. Contohnya, bagaimana kita ni nak menghidupkan Rasulullah dalam musafir kan? Macam mana kita nak bermusafir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasulullah dah wafat? Dalam musafir, bagaimana kita nak bermusafir dengan Rasulullah? Maknanya apa? Nak menghidupkan Rasulullah dalam musafir kita. Hari ni kita tak pernah buat, tuan-tuan. Salah satu daripada adab orang nak musafir, ketika mana dia nak menghidupkan Rasulullah dalam musafir dia, pertama bila nak musafir mesti nasihat. Nak pergi mana-mana minta nasihat dulu. Ustaz, saya ni nak pergi Mekah. Macam mana Ustaz? Minta nasihat dulu. Waktu adab, Ustaz, saya nak pergi ke Kelantan, boleh tak Ustaz? Minta nasihat dulu. Tanya kawan, minta pendapat orang. Ni kalau saya nak pergi sini, mana jalan? Minta nasihat dulu, minta petua dulu. Mana? Tuan-tuan menghidupkan sunnah. Yang keduanya, orang yang musafir menghidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musafir dia, mesti sebelum musafir istikharah. Kita nak pergi musafir ada istikharah. Tuan-tuan, inilah caranya bagaimana orang yang bermusafir menghidupkan Rasulullah dalam kehidupannya. Kan? Sebab tu tuan-tuan, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, disebutkan bahawa tidak rugi orang yang bermusyawarah dan tidak menyesal orang yang beristikharah. Ini pegang. Kan? Tidak rugi orang yang bermusyawarah dan tidak menyesal orang yang istikharah. Maknanya kalau kita nak buat sesuatu benda, kita istikharah dulu, dah buat, kalau berlaku apa-apa, kita tidak akan menyesal. Kerana apa? Itu yang telah ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Sebab tu nak buat satu benda, tuan-tuan, istikharah. Kerana Rasulullah SAW sering beristikharah, nak pergi mana-mana, nak buat satu benda, Rasulullah semayang dulu.
Ini amalan yang menjadi maknanya pegangan perjalanan orang-orang salihin. Kan? Sebab tu kita nak buat satu benda istikharah. Kan? Supaya dapat maknanya petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya tidak terputus oleh kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau terlalu agung untuk dilukiskan dan terlalu mulia untuk ditangisi. Engkau tiada bandingannya, engkau sebagai sumber kebahagiaan dan engkau menganggap sama darajat mana sama manusia. Rasulullah tak pandang bahawa dia mulia, tuan-tuan. Rasulullah boleh duduk dengan orang miskin. Kita kalau ada pangkat datuk tak boleh duduk makan semeja dengan orang miskin ni. Rasulullah boleh cari orang miskin duduk makan, tuan. Rasulullah boleh duduk, boleh berjalan bersama janda. Kita kalau berjalan dengan janda lain pula masalah. Kan? Rasulullah boleh berjalan dengan janda-janda, tuan-tuan. Ambil berat tentang ambil berat kehidupan janda-janda ni. Janda yang macam mana? Yang ditinggalkan suami kerana mereka terbunuh dalam peperangan. Bayangkan Rasulullah ambil berat masalah hidup dia. Kan? Kita kalau ambil berat lain maksud dia. Kan? Jadi tuan-tuan bayang boleh berjalan dengan janda-janda tu. Rasulullah boleh duduk main dengan budak-budak kan. Kan? Rasulullah kalau masuk dalam masjid dia terlewat, dia boleh duduk belakang, tuan-tuan. Walaupun dia seorang nabi, seorang rasul, kita tak boleh, kan? Kita kalau dah nama datuk mesti duduk depan. Dia punya sub pun ada tagging datuk. Orang lain tak boleh duduk. Bayar, tuan-tuan. Kan? Kalau kita punya mesti yang bagus, makan yang sedap. Rasulullah makan seperti mana orang lain makan. Inilah maknanya nak tunjukkan kepada kita bahawa anggap sama darajat dengan manusia lain. Walaupun Rasulullah ni rasul, Rasulullah umpamakan bahawa di antara dia dengan makhluk ni antara langit dan bumi. Tapi Rasulullah tidak pernah berbangga dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Dia boleh duduk sama. Dia boleh bonceng, naik kenderaan dengan para sahabat. Duduk bonceng sama-sama, tuan-tuan. Pernah ketikanya Ibnu Abbas naik belakang, naik unta sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hebat, tuan-tuan. Kita punya kereta payah orang nak naik. Kan? Dahlah kereta subsidi pula tu, payah orang nak naik, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tengok betapa hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kami semua merasa sama. Makna Rasulullah menganggap para sahabat mengatakan kami ni sama. Rasulullah tak pernah melebihkan daripada yang lain. Rasulullah bagi sama, kan? Menganggap sahabat ni semuanya mulia, kan? Seandainya kematianmu bukan kerana pilihan engkau sendiri, tentu kami akan turut mati kerana sedih kehilangan engkau. Jadi kerana Sayyidina Abu Bakar kata, kalaulah bukan kerana pilihan, kan? Kerana mati ni Allah Ta'ala dah tanya Rasulullah, nak kembali tak? Kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku dah rindu bertemu, nak ingin bertemu dengan kau. Kerana Rasulullah yang pilih kematian itu. Allah Ta'ala dah offer dah, wahai Muhammad, nak hidup lagi tak? Nak? Beri perintah kepada malaikat maut. Kalau Nabi kata jangan ambil nyawa, jangan, balik-balik. Kita tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ini khususiat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Makna Allah Ta'ala boleh bagi panjang umur dia. Tapi Nabi yang minta sendiri. Ya Allah, aku dah rindu dah. Wahai Muhammad, telah sampai masa ni engkau hidup ni. Ya Allah, aku dah rindu dah, ambil lah nyawa. Kan? Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri minta pada Allah. Walaupun Allah Ta'ala offer kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada macam tu, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak offer. Kata kalau besok mati, mati. Tak ada offer. Nak hidup lama tak? Tak payah. Buat menyemak je datang dunia, dia kata. Kan? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang terus istiqamah dengan kehidupan, berada dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, insya-Allah. Kita bertemu pada masa yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal. Wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi